Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang. Apa khabar orang Sarawak? Sama saya Ghazali Zawawi dalam Berita TVS dan ini antara tajuk utama hari ini. 5G ubah tingkat produktiviti masyarakat. Dalang jual organ direman. COVID-19 Sarawak rekod 1 kes positif pada Jumaat. Mempunyai rangkaian telekomunikasi dengan kelajuan yang lebih tinggi. 5G dilihat berpotensi untuk ubah hidup rakyat negeri ini serta meningkatkan produktiviti. Tanpa menoleh ke belakang, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak tidak akan ketinggalan dalam bidang teknologi bagi merealisasikan kelangsungan pembangunan negeri. People will be asking why this Abang Jo want to talk about 5G when your 3G and 4G is not there. But then you have to look into the future. We are going towards a developed state, a developed country, and we cannot be left behind in terms of technology. All economic sectors in the future, by the year 2025 up to 2050 will be dominated by technology. Sementara itu, pengurus kanan Sentek Fahiza Muhammad Ibrahim berkata, sekiranya testbed 5G ini berjaya, ia akan dilaksanakan di Sarawak dan pertama di Malaysia. Okey, berkenaan 5G Sarawak testbed, ini adalah testbed yang kolaborasi di antara SDEX, Sentex, Sakofa, Maxis, Huawei dan juga Balsa. So this project adalah boleh dikatakan dengan word yang kita senang faham adalah kita nak eksperimen, kita nak cuba dulu okey bagaimana kita nak implement 5G di Sarawak. Jadi kita start dulu dengan Sentex sebagai lokasi. Jadi 5G kini itu memang dah on air di Sentex, bukan hanya disebut maksudnya memang dah ada antena dekat Sentex dan kita dah mulakan dengan smartphone di mana kita ada use case kita memulakan dengan security. Kita ada CCTV di Sentex sebanyak 4 unit dan kita nak melihat sama ada 5G itu berkesan ke si. So kita mulakan 5G testbed di Sentex selama beberapa bulan. Sekiranya testbed itu berjaya, state akan implementnya di Sarawak di mana-mana tempat yang bersesuaian bagi pihak state lah. Yang kita buat di Sentex untuk 5G. Bukan lagi mimpi dan bukan juga angan-angan. Impian Ketua Menteri Abang Johari untuk membawa Sarawak mengorak langkah ke hadapan kini jadi realiti. Dan dengan adanya 5G testbed ini, ia bukan saja membuktikan bahawa Sarawak juga mampu mara ke hadapan, malah ia juga memberi peluang kepada bakat anak-anak muda dan kepakaran mereka dalam bidang teknologi ini. Akmal Saleh bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS. Program di Sentex merupakan program baharu. Ia dengan ini akan memudahkan lebih banyak perkara seperti kos dan keselamatan awam. Kita launching untuk Huawei training juga di mana kita gelarnya Huawei Certified ICT Associate. Kita ada 4 program di mana kita ada routing and switching, kita ada belajar untuk storage, cloud dan juga security. 4 program kita ada dengan Huawei. So program tu kita belum ada student, kita pun nak start. So kita akan mencarilah pelatih-pelatih anak-anak Sarawak untuk belajar perkara tu supaya kita boleh improve digital kita. So selain daripada kita ada kolaborasi bersama dengan US company digelarkan Ion Reality di mana adanya akan belajar macam ni nak buat augmented reality dengan virtual reality. Jadi kita mengharapkan orang luar lah untuk malah augmented reality. Maksudnya kita ada talent anak-anak Sarawak yang pandai malah. Dia akan belajar pada level 1 selama 4 bulan dan kemudian dia akan buat projek selama 6 bulan. So 6 bulan dia boleh buat projek bersama dengan industri dan sekiranya projek yang bagus dia boleh jual kepada industri.
Mahkamah Kuching hari ini membenarkan permohonan reman terhadap suspek kes penjualan organ dalaman antarabangsa 7 hari bermula Jumaat bagi membantu siasatan. Lelaki berusia 48 tahun dari Kuching itu disyaki terlibat dalam aktiviti penjualan organ manusia secara haram di pasaran gelap antarabangsa. Penolong pendaftar Mahkamah Rendah Kuching, Mosidi Husaini, membuat keputusan itu selepas menerima permohonan yang dikemukakan Pegawai Penyiasat Asisten Superintendent Nur Ilianis Muhammad Yusof di Mahkamah Kuching kira-kira 9:20 pagi. Terdahulu, suspek telah menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching kira-kira jam 1.45 petang pada Khamis. Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar dalam kenyataannya berkata suspek sebelum ini diburu Polis Sarawak bagi membantu siasatan selepas tular laporan portal berita yang berpangkalan di United Kingdom The Sun mendedahkan aktiviti haram suspek sebagai dalang penjualan organ dalam manusia. Malah dalam laporan itu juga turut memaparkan video perbincangan antara suspek dan wartawan portal berkenaan yang menyamar sebagai pembeli. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 15 Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Kerajaan negeri komited dalam menyediakan pelbagai kemudahan untuk kesenangan rakyat. RM6 juta telah diperuntuk untuk laksana projek bekalan air di Teluk Melano. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg, pelan jangka pendek akan dilaksana terlebih dahulu sementara menanti grid utama disambung ke Lundu. We have a master plan based on the state water grid from Bengoh Dam, Kuching to supply water here. But in the meantime, it takes time for us to implement this project. We have a short-term project under JEBAP as well as the local authority for us to build a temporary source of water that will cost about 6 million while waiting for the main grid to come over to Lundu. Sementara itu bagi Adun Tanjung Datuk Amar Jamilah Anu dengan adanya projek Tube Well In ini, ia akan menyelesaikan krisis air penduduk setempat. Projek kata rakyat, projek Tube Well pun kita laksanakan sementara kita menunggu nok permanent yang nak dari baru kaya yang saya telah memberitahu. Jadi sidak kampung pun jangan mau tahu. Perkena air kadang-kadang ada si, kena grid kita belum sampai dan kita telah berusaha untuk minta sikit duit projek rakyat tu untuk membuat yang sementara. Bisa. Meskipun bersifat sementara, kelancaran projek ternyata satu harapan buat rakyat, lebih-lebih lagi untuk hadapi musim kemarau. Ada air gunung pergi ke Jelbab kini itu yang baru projek ya Tube Well untuk menampung lah bila musim kemarau. Tube Well akan kita akan pam air pergi ke Jelbab akan selalu ke Kelang Kampung. Mudah-mudahan projek berjalan lancar lah. Penantian seramai 128 orang pemilik tanah hak adat Bumiputera NCR berakhir apabila masing-masing menerima surat pemilikan tanah secara sah. Majlis penyerahan surat pemilikan tanah kepada pemilik dari kawasan Pakan Sesko itu disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Dewan Masyarakat Pakan pada Khamis. Rasa cukup bertuah bagi rakyat Pakan sini kerana diberi tanah Seksyen 18 ini. Semoga kerajaan terus memberi bagi yang belum dapat. Biarlah semua tanah NCR di kawasan area Pakan ini dibagi semua kepada rakyat yang berada di kawasan sini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada YB kita yang berhormat kerana dia telah memberi kita peluang dan memberi kita surat ini. Semoga kita dapat membangunkan tanah yang telah diberikan kepada rakyat di kawasan Pakan ini supaya dimajukan
untuk membuat benda-benda yang berfaedah kepada masyarakat itu. Kang dia tahu banyak kami tadi tu kedua kali kenal Pak area aku di kawasan Gede Kopi dia kedua kali orang Ustaz kayaknya mulai ngajar 16 tadi dari mulai jadi video lah jadi mayo orang main tadi punya di sokat perintah sampai nempuh oleh perintah nempuh oleh kerjaan kerjaku tangan kami itu tadi nada perintah kami kita bersama lama tu macam sukat kami itu dah. Jadi bahkan ni aku mau kurang lebih kedua tahun 3 tahun ya mah. Udah ada perintah sampai. Udah perintah. Sukat udah nyawa ya tahu. Lalu terus sukat mulai yang di video. Session 18 sudah menurut kami. Ya ni aku dari 8 lalu aku subaknya udah tinggal dah. Kurang lebih ya bisa 2 ekar lah. 2 ekar. Dalam majlis itu, sebanyak 150 surat hak milik tanah diserahkan kepada semua penerima berkenaan. Kata Awang Tengah, inisiatif penyukatan ini merupakan komitmen Kerajaan Sarawak yang dilaksanakan secara berperingkat. Ya, kita telah pun berjaya membuat penyukatan secara berita di kawasan bahagian Serikaya ini melibatkan luas kawasan 170,000 hektar. Ini adalah untuk mereka pertama dibuat secara dan secara peringkat kedua berdasarkan kepada permohonan mereka di mana tanah mereka sudah disukat secara berbeda warga telah membuat bawah seksyen 6 jika ada permintaan mereka yang terlibat kita jalankan kerja-kerja dan secara individu dan mengeluarkan surat hak milik di bawah seksyen 18 dan hari ini Setakat ini sebanyak 34,091 lot individu berjaya diukur melibatkan kawasan seluas 42,265 hektar yang telah dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Dalam perkembangan sama, Awang Tengah memberitahu Kerajaan Sarawak menyediakan peruntukan tambahan RM40 juta untuk menambah kekuatan bagi kerja-kerja pengukuran. Ya, kita telah pun Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita pun menguruskan peruntukan untuk kita menambah lagi kekitangan di Jabatan Tanah dan sebagainya. Lebih lagi untuk pasukan ukur itu dan kita dalam 400 lebih pegawai kebanyakannya adalah untuk pasukan dan ini melibatkan seperti yang saya katakan tadi perbelanjaan kerajaan dengan pertambahannya kekitangan ini secara puranda 30 juta. Sehingga kini kerajaan berjaya menyukat secara perimeter seluas lebih kurang 939,877 hektar atau 2.3 juta ekar dan daripada jumlah itu seluas 753,456 hektar atau 1.8 juta ekar sudah diwartakan. Usaha itu katanya membuktikan Kerajaan Sarawak sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah NCR jika tuntutan tersebut sahih mengikut perundangan. Sehubungan itu, beliau berharap semua pihak bekerjasama dalam membantu kerajaan meneruskan agenda pembangunan khususnya di kawasan pendalaman dan luar bandar. Pembangunan di Sarawak kian diperhebat dengan terlaksananya projek jalan utama kedua, kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dalam masa sama, pelaksanaannya akan menghubungkan Taman Teknologi Tinggi Samajaya, Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak Skor, Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Manis dan Taman Perindustrian Samalaju.
Kata orang tengah lagi, Kerajaan Sarawak sentiasa ke tengah pembangunan luar bandar dan tidak sepatutnya timbul isu rampasan tanah rakyat. Jika ada pengambilan balik tanah adalah bertujuan untuk pembangunan dan akan diberi pampasan yang adil dan munasabah. Beralih kepada perkembangan COVID-19, Sarawak hari ini merekodkan 1 kes positif menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 682 kes. Kes ke-682 itu merupakan kes import yang melibatkan lelaki tempatan berasal dari Mukah yang balik dari Yaman pada 1 Ogos. Lelaki berkenaan telah menaiki pesawat dari Kahirah untuk masuk ke Malaysia melalui lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA pada hari yang sama sebelum ke Sarawak pada 3 Ogos lalu melalui lapangan terbang Sibu. Setibanya di Sibu, dia terus dibawa ke pusat kuarantin hotel di Sibu untuk menjalani kuarantin wajib 14 hari. Pada awalnya, hasil ujian RT antigen yang dijalankan pada 2 Ogos di Kuala Lumpur mencatatkan keputusan negatif. Bagaimanapun pada 12 Ogos 2020, individu itu menjalani saringan kedua ujian RT-PCR COVID-19. Pada hari ke-10 kuarantin mendapati kes adalah positif COVID-19. Kes ini tidak menunjukkan sebarang gejala dan kini telah dimasukkan ke ward Hospital Sibu pada 13 Ogos untuk rawatan lanjut. Difahamkan pengesanan kontak dan siasatan lanjut masih dijalankan. Meskipun terdapat kes positif, Sarawak kekal berstatus hijau. Tiada jerebu rentas sempadan berlaku di Sarawak. Demikian pengesahan Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak Ambun Dindang. Setakat ini, terdapat 17 titik panas dikesan di negeri ini. Bagaimanapun, indeks pencemaran udara di seluruh Sarawak masih berada dalam keadaan baik dan sederhana setakat jam 3 petang hari ini. Titik panas di Sarawak pada hari semalam yang kita dapati ialah ada 17 titik panas di Sarawak. Tetapi kita dapati juga indeks pencemaran udara di seluruh Sarawak masih berada dalam keadaan baik dan sederhana baik sehingga pada jam 3 petang hari ini. So ini mungkin disebabkan oleh tidak ada transboundary haze ataupun jerebu rentas sempadan disebabkan angin adalah agak lemah. Jadi kita tidak mendapat jerebu daripada titik panas yang berada di luar negara seperti di Kalimantan. Sementara itu ditanya mengenai langkah yang akan diambil untuk atasi masalah jerebu, ini jawab beliau. Bagi pihak jabatan, kita sentiasa memantau keadaan perkembangan jerebu negara ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. So kita sentiasa berpandukan kepada pelan tindakan jerebu kebangsaan. Apabila berlakunya jerebu teruk yang di mana indeks pencemaran udara ini dalam tahap yang tidak sihat, kita akan melakukan seperti yang dinyatakan di dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, iaitu melakukan pembenihan awan. Tetapi saya harap ini tidak berlaku sebab sekarang ini kita di Sarawak terutamanya sudah mula mendapat hujan walaupun tidak lebat. Katanya dengan kadar taburan hujan yang tinggi mampu mengurangkan titik panas yang terdapat di negeri ini. Murid merupakan tiang negara, pewaris bangsa yang bakal jadi pemimpin negara satu hari nanti. Oleh itu, pengasuhan, bimbingan dan dorongan dalam semua aspek kehidupan dari peringkat awal adalah amat penting. Kata Adun Pakan Tan Sri William Mawan di IKOM, pencapaian dari segi akademik dan kokurikulum sahaja tidak memadai. Baiklah, sekian saja buat masa ini. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami di TV Sarawak untuk info terkini. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.